سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عدد أنفاس المخلوقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلما وتعليم وتذكرا وتذكير ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan, lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar, Taman Sentosa, yang diraikan, lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada Tuan Pengarang Kitab Almarhum Al-Alim Al-Alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dan kepada pentahqiq kitab Almarhum Al-Alim Al-Alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyaikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini, pada membicarakan ilmu asas fardu ain aqidah, pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada perbahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini. Amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalah-salahan, yakni berbeza ia Allah bagi segala yang baru. Baik, kita dah hurai dah, kita dah terangkan dah. Maka pada malam ni kita nak menyambung huraian berkaitan dengan Allah tidak sama dengan makhluk. Maka para ulama mengatakan akidah akan selamat jika meninggalkan 4 perkara. 4 soalan. Akidah akan selamat dengan meninggalkan 4 soalan ni. Baik, kalau ada yang tanya pun mungkin orang itu orang jahil. Baik. Dan
kalau ditanya pun ada jawapannya. Cuma 4 soalan ni setelah diketahui maka tinggalkan, yakni tidak bertanya. Kalau tanya juga membawa bahaya pada akidah. Yang pertama, soalan di mana. Kalau bahasa Arab dia aina, di mana. Kalau bahasa Sentosa ni where. Okey. Yang kedua, bagaimana. Bagaimana bahasa Arab kaif. Nah, kaif. Dia sebut kaifa. Kaif. Kalau bahasa Sentosa ni how. Okey. Yang ketiga, bila. Dalam bahasa Arab dia sebut mata. Bukan mata ni, mata. Bila. Bahasa Sentosa when. Atau bahasa advance sikit quando. Tak tahu quando. Apa Albert Humperdinck. Nah, tak tahu tak apa. Quando. Tu Spanish. Nah, quando. When. Okey? Bila. Tu saja buat hilang kantuk tu sebenarnya. Okey. Yang keempat, berapa. Berapa ni bahasa Arab kam. Okey, kam bahasa Sentosa how many. Okey? How many. Jadi 4 ni, di mana, bagaimana, bila dan berapa. Kenapa kita kena tinggalkan supaya akidah selamat? Kerana 4 soalan ni yang dikatakan nak akidah selamat, maka tinggalkan 4 soalan ni dengan maksud apa? Jangan tanya kait Allah dengan soalan ni. Di mana Allah, bagaimana Allah, bila Allah, berapa Allah. Berapa ni jaranglah orang tanya. Mungkin orang kafir adalah kot tanya. Orang Islam tak ada tanya berapa. Sebab tahu dah tunggal. Tapi bila ni, bagaimana, di mana, ada-ada saja yang tanya. Nah, kerana mungkin kejahilannya di atas tidak mempelajari ilmu akidah. Baik, maka kita terang satu-satu. Ini kerana 4 perkara ni, di mana, bagaimana, bila dan berapa. Kalau secara ringkas, di mana ni tempat. Bila tempat akan wujud arah. Maka maha suci Allah daripada bersifat jisim. Allah bukan bersifat jisim yang di bawah nama jirim. Itu sifat makhluk. Nah, jadi bertempat ni sifat makhluk. Tempat pun Allah cipta. Maka tempat itu sendiri adalah makhluk. Dan arah pun makhluk juga. Kerana Allah yang mencipta arah. Baik. Bagaimana? Dia membawa kepada persamaan Allah dengan makhluk. Kalau kata gini, kalau tak banyak sikit. Kalau tak sikit banyak, na'udzubillah. Nah, bila tak boleh tanya juga kepada Allah, kerana waktu dan masa itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Dan berapa? Tak boleh tanya ke Allah berapa, kerana Allah itu esa. Baik. Maka para ulama mengatakan 4 soalan ni berkait dengan makhluk sahaja, bukan Allah. Okey? Para ulama mengatakan man taraka 4 kalimatin kamula imanuhu aina wa kaifa wa mata wa kam. Sesiapa yang meninggalkan bertanya 4 soalan ni, sempurnalah imannya. Iaitu 4 soalan tadi. Siapa tinggalkan daripada bertanya, maka sempurna iman. Nah, maksud meninggalkan 4 soalan tu adalah dengan dia dah berilmu, dia dah belajar. Rupanya 4 soalan ni kait makhluk saja. Kalau orang tu tengah tak tahu, kita kata jangan tanya 4 soalan ni. Dia akan selamat walaupun dia belum belajar. Nah, setidak-tidaknya dia selamat daripada akidah yang menyeleweng. Okey? Kalau tanya juga bid'ah. Siapa kata? Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Ada seorang tanya, wahai Imam Malik, Allah kat mana? Dia tanya, kamu ni bid'ah, keluar kau daripada sini. Dia tak jawab. Nah, mungkinlah lepas-lepas tu orang tu masuk majlis taklim dia jadi tahu ke. Nah, Habib Umar pun jawab juga. Habib Umar kata, apa cari-cari Allah kat mana? Nah, mengapa dia mencari-cari Tuhannya? Adakah Tuhannya tinggal di satu-satu tempat? Nah, baik. Nak senang, maka Allah ni tidak bertempat. Banyak kali dah kita sebut perkara tu. Baik. Maha suci Allah daripada bertempat. Jadi jika ada yang bertanya kepadamu, di mana Allah? Where is Allah?
Di mana Allah? Maka jawablah, laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Oh, ustaz, jawapan mungkin bahasa Arab, macam mana kita nak jawab? Okey, terjemah dia senang je. Allah tidak berada pada satu tempat dan tidak terikat dengan masa. Nah, jadi Allah tidak bertempat dan tidak bermasa. Nah, itu jawapan dia. Dia tanya Allah kat mana? Allah tak bertempat dan tidak bermasa. Atau kita ringkaskan lagi, Allah tidak bertempat. Maka kalau cucu tanya, budak-budak kecil tanya 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, Tok, Allah kat mana Tok? Nek, Allah kat mana ni? Nah, atau tanya bapak dia ada anak kecil, Baba, abang apa? Allah kat mana? Maka ada yang cadang. Dia bukan cadang, dia tanyalah ulama, boleh tak wahai tuan guru, kita jawab dengan anak kecil kita, untuk sementara waktu kita pakai jawapan Allah kat langit, supaya budak ni faham. Dia tanya tu, boleh tak kita jawab dengan budak kecil tu, umur 7, 6, 5 ke bawah tu, kita jawab masa dia tanya Allah kat mana, kita jawab Allah kat langit. Tu sementara je, supaya budak tu tak tanya lagi, jadi dia faham lah Allah kat langit. Boleh tak? Ulama mengatakan jawapan itu haram, berdosa mak bapak jawab ni tu. Habis kalau kita kata Allah tak bertempat, nanti dia tak faham, biar dia tak faham. Nah, janji dia pernah dengar soal, dia pernah dengar jawapan tu. Lama-lama tiba fasa dia faham, ini yang atuk jawab dulu. Itu dia pegang. Tak boleh buat sementara waktu pakai Allah kat langit. Lepas tu bila dia dah faham, pakai jawapan betul, tak boleh. Ulama menghukumkan haram. Baik. Kalau orang dulu-dulu, paling-paling tak dia tak jawab Allah tak bertempat, dia kata, kalau ada orang tanya Allah kat mana, paling-paling orang dulu jawab apa? Tok-tok guru, tok-tok imam dulu, orang tua-tua dulu lah. Dia tanya, Tok, Allah kat mana? Kau ni cari Allah pula kat mana? Sudahlah, jangan dia tanya lagi. Paling tak dia jawab gitu je. Dia tak tahu nak jawab lebih terang, dia kata gitu. Jangan tanya. Kita nak budak tu faham, pakai jawapan sementara Allah kat langit. Kena budak tu pegang sampai mati. Kita bertanggungjawab. Baik. Maka maha suci Allah daripada bertempat dan berarah. Sebab apa? Bila tempat, wujud arah. Tidak ada arah, maka tidak ada tempat. Tempat dan arah ni Allah yang cipta. Okey? Berapa arah? Bila bertempat, wujud berapa arah? 8. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dalam dan luar. Okey? Pasak dalam akidah kita tu. Tu tak kait dengan Allah. Maka Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Kalau orang tanya, Ustaz, roh bertempat? Roh bertempat di mana? 2. Pertama, alam arwah, sebelum kita diciptakan. Yang kedua, alam barzah. Tu tempat roh. Kan bertempat di alam tu. Allah bukan di mana-mana. Jawapan Allah kat mana-mana pun salah. Allah di mana? Allah di mana-mana. Allah is everywhere. Allah is everywhere. Pangang everywhere. Everywhere tu tempat lah tu. Di mana-mana tu kan tempat. Allah tak bertempat. Yang kata di langit, di arash, kalau kita tanya lebih dalam, dia akan mati akal. Dia akan mati akal. Mana mati akal dia? Sebelum Allah cipta langit, Allah duduk di mana? Arash lah. Arash lah dulu, baru langit. Jadi sebelum Allah cipta arash, Allah duduk mana? Kau ni tak payah tanyalah, yang penting Allah kat arash. Dia kata gitu. Dia tak nak kita tanya pula. Apakah sebelum Allah mencipta arash, Allah tak tahu nak duduk mana? Terawang-awang, terapung-apung, tak bertempat. Tak. Yang dalam Quran kata di langit, di arash tu, jawapan ulama salaf dan segelintir ulama akhlak banyak kali dah ulang benda ni. Jawapan secara kaedah tafwid. Tafwid, kaedah dia adalah menyerahkan makna secara total kepada Allah. Terjemah pun tidak. Alal arsh. Fis sama tu, ayat Quran tu serah secara total kepada Allah. Tak terjemah, tak mikir, tak tafsir, tak apa. Yang layak pada Allah. Allah tahu tu kalam dia. Cukup. Maka iman bersih. Yang kedua, takwil. Yang maksud arash, yang maksud langit tu Allah atas. Allah atas tu bukan atas bertempat, bertempik. Maksud kata Allah memerintah langit, Allah memerintah arash,
Allah menguasai segala alam. Nah, tu maksud dia. Okey. Tiba satu puak tu kata dia memakai kaedah ulama salaf. Ulama salaf serah makna secara total, tak terjemah, tak tafsir, tak apa, serah bulat-bulat pada Allah. Yang layak tu kalam Allah, dia yang tahu. Nah, yang mendakwa diri dia berakidah seperti akidah salaf tu bohong ke? Mana bohong ke? Dia kata dia akidah macam salaf, menyerahkan makna, tapi sebenarnya tidak. Bila bercakap dia kata apa? Allah memang ke arasy, tapi tak duduklah macam kita duduk cara Allah. Nampak? Allah memang kat langit, memang kat atas langit, tapi atas langit tu atas yang layak bagi dia ya. Tak macam atas kita. Akan bawa persamaan tu pada Allah. Nah, ulama salaf tak kata gitu. Allah ada muka tapi tak macam muka kita. Ulama salaf tak kata gitu. Ulama salaf kata wajhu tu serah ke Allah, yang layak bagi Allah. Kita tak tafsir, tak takwil, tidak terjemah. Nah, jadi kita ni keliru. Keliru dengan akidah tajsim dan tashbih, ringkasnya Wahabi. Baik. Kita selesai pada ain kita cukup. Jangan masuk pada perbalahan orang-orang ni. Yang berbalah ulama, dia nak counter, tak apa. Dia nak balas, tak apa. Kita tak payah buang masa. Kerana kita ni penuntut ilmu ke ulama? Tu jawab. Kita ni. Ulama, sini duduk. Saya di sana. Sini duduk. Saya duduk. Mengajar tadi. Kita ni penuntut ilmu. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala berpesan, salah satu adab seorang penuntut ilmu adalah jangan berjidal, iaitu jangan berdebat, jangan berbalah, jangan bergaduh, jangan berbantah-bantah. Nah, tapi kita nak pertahankan guru kita, tak payah. Tok guru tu pun kata, kau jangan berdebat, buang masa debat dengan orang macam ni, jaga adab dengan ilmu. Nah, diam cukup. Para ulama jawab tu kemas dah dalam kitab-kitab besar, terjawab dah semua. Nah, kita yang tak jumpa tu sibuk nak lawan. Tak payah. Kadang kita sibuk komen. Jangan. Adab dengan ilmu jaga. Apatah lagi yang puak-puak Wahabi tu pula orang tua. Kita budak muda pergi maki orang tua tu. Kan nampak akhlaknya buruk tu. Nah, tapi saya kurang masuk dia kata Allah kali la haula wala quwata illa billah, serah ke Allah. Nah, mujur minta-minta sebelum dia mati, dia sempat betulkan akidah dia dengan taufik Allah. Kita ni macam rasa kita bagi hidayah kot. Tu yang tindakan tu melebihi batas. Okey? Baik. Jadi yang pertama, Allah tak bertempat. Bila ditanya di mana Allah, Allah tidak bertempat. Kalau tanya dalil, dalilnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jawablah dengan firman Allah surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-11. Alah, itulah hujung lagu Asmaul Husna tu, as-saburul ladzi laisa kamitslihi syai'. Syai' jangan tinggal. Laisa kamitslihi. Betul, syai' tinggal. Nah, sebab pakai lagu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Nah, tiada yang menyerupai Allah akan sesuatu. Nah, tak ada. Sesuatu tu segala makhluk Allah. Kalaulah kita perhatikan makhluk Allah, ada tak makhluk Allah yang kita tak pernah nampak? Yang tiba-tiba nampak terkejut. Macam gini. Ada gini. Yang macam mikroorganisme dekat mikroskop pun kita terkejut. Haiwan dalam-dalam laut tu pun kita terkejut bila tengok National Geography. Nah, kadang-kadang bentuknya pun tak sangka ada ikan besar kereta kancil. Ikannya kontol, besar kereta kancil. Ada. Ada. Tu. Jadi bila sesuatu tu, makhluk tu, jangan sekali-kali menyamakan dengan Allah. Baik pada rupa bentuk, zat, mahupun sifat, mahupun perbuatan. Jangan. Okey? Jadi Allah tidak menyerupai sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Kalau tak reti jawab dengan ayat Quran, cakap surah Asy-Syura ayat 11. Nah,
Allah tak serupa dengan sesuatu pun. Sesuatu tu makhluk lah. Baik. Kemudian dia kata maha suci Allah dari diserupakan dengan sesuatu. Sama ada bentuk, gerak, terhimpun, terpisah, laju, lambat, dekat, jauh, naik, turun, berupa, bersaiz, berbentuk, berwarna, berusia dan seumpama. Itu semua makhluk. Selesai. Lalu jika ada yang bertanya kepadamu, bila Allah ada? Anda jawab apa? Tadi tanya, di mana Allah? Allah tak bertempat. Dalil surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Sekarang dia tanya pula, bila Allah ada? Kalau jawapan sini, kita baca jawapan ni dulu. Jawablah, lahu awwalu bila ibtida'in wa akhiru bila intiha'in. Tiada sesuatu yang bagi Allah ada awal tanpa mula dan ada akhir tanpa binasa. Jawapan ni agak rumit kalau kita jawab dengan orang awam, sebab dia kata ada awal tanpa mula, ada akhir tanpa binasa. Kita ringkaskan jawapan tu. Bila orang tanya, bila Allah ada? Allah ada tanpa permulaan. Nah, bila tu masa. Masa tak kait dengan Allah. Nah, sebab Allah cipta masa. Yang kedua, Allah tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Bahasa mudah, Allah itu qidam dan baqa, maha kekal. Qidam, maha sedia, tak ada mula. Sedia tu dengan maksud tak ada mula. Macam mana tak ada mula? Tak ada pencipta. Berbuih mulut aku mengajar sini. Qidam tu kan yang nombor 2 itu. Ustaz tak datang Habis macam mana? Buka, tak ada slide dah. Nanti beli slide. Krek, pasang projektor, buka balik live. Qidam, tarikh bila. Ataupun Reza tanya, Ustaz bahas sifat qidam itu bila? Nanti saya cari. Ni dia punya rakaman. Main balik. Ramai duduk dalam gelap, tengok projektor tu. Tengok oleh Ustaz tak datang, Ustaz uzur. Tak apa sihat. Kena syarah kan, qidam tidak ada mula. Maksud tidak ada mula, tidak ada pencipta. Tu qidam. Yang bersifat qidam dipanggil qadim. Dan qadim tu Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Sebab setengah ulama kelompok lain, bukan Ahlus Sunnah, dia kata perkataan qadim tu rekaan ulama, yang sebenarnya qidam. Qidam pun betul, qadim pun betul. Qadim tu adalah hadis. Okey, baik. Setelah kita tahu Allah tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Bila tanya bila Allah ada, Allah qidam. Mana ada mula. Itulah powernya Allah. Yang kita mikir ada mula ni semua makhluk ciptaan Allah. Allah tu kan Khaliq, Maha Pencipta. Baik. Kemudian jika ada yang bertanya kepadamu, berapa Allah? Berapa ni jawab dengan wahidul la min qillah. Allah itu esa tanpa bilangan. Sebab dia tanya berapa. Allah tu esa. Apa kau ni tanya berapa pula? Contoh orang kafir, you punya Tuhan itu Allah ada berapa? Ada satu je. Ataupun orang Islam panggil esa, tunggal, satu je, tak ada lebih. Ya ke dia buat ni semua dia buat, dia seorang satu buat semua kerja. Ya lah. Kalau you mau tahu, dalam Al-Quran ada sebut surah Al-Ikhlas. Tu kalau you biasa dengar qul huwallah. Ada dengar itu imam baca qul huwallah. Tu ayat pertama, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad SAW bahawa Allah itu esa. Itu dalil dalam Quran. Allah tidak berbilang. Yang kata bagaimana, jawab dengan jawapan sama, laisa kamitslihi syai'. Bagaimana tu, macam mana tu, Allah tak menyerupai makhluk. Bagai dan macam tu, kalau jawab selain daripada jawapan Allah tak menyerupai makhluk, dia akan bawa persamaan pada Allah. Tu yang kata wajah Allah tak macam wajah kita. Allah naik cara Allah, bukan cara kita. Itu semua persamaan. Akidah yang berdosa besar tidak sampai batas murtad, tak sampai lagi, tapi berdosa besar. Baik, bila berdosa besar wajib bertaubat. Okey, khair. Kemudian
Tentang takwil ni saya dah pernah sebut. Okey, jadi ingat kaedah gini. Bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita pakai dalil Quran dan hadis. Wahabi Quran hadis juga. Baik. Quran dan hadis yang kita pakai adalah ayat-ayat muhkamat. Bukan muhtamat. Muhtamat tu lain. Muhkamat. Nah, muhkamat. Muhkamat. Apa muhkamat? Makna ayat tu terang, jelas, nyata. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Tidak ada makna-makna yang samar. Tak ada. Jelas, nyata. Seperti Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu semua ayat muhkamat. Terang, jelas, nyata. Tak ada samar-samar dia punya makna. Okey. Hadis pun pakai muhkamat, Quran pun pakai muhkamat. Kategori ayat muhkamat. Baru kita buat dalil akidah. Habis Quran dan hadis yang kategori ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ni makna dia ada samar-samar. Boleh jadi makna ni, boleh jadi makna ni, boleh jadi makna ni. Ada kemungkinan-kemungkinan. Maka Quran dan hadis yang kategori mutasyabihat, Ahlussunnah wal Jamaah tak pakai untuk dalil akidah. Okey, tak pakai. Ahlussunnah wal Jamaah pakai dalil Quran dan hadis yang ayat muhkamat. Dia ada dua je, muhkamat dengan mutasyabihat. Jelas ataupun samar. Jadi yang jelas ni Quran hadis diguna dalil untuk akidah. Yang mutasyabihat tak pakai untuk akidah. Tapi mereka nak juga perbahaskan. Tapi ni Quran dan hadis. Nah, macam mana? Kita tak pakai untuk akidah kita dalil tu. Dah dia tanya, kita terpaksa jawab. Okey? Dia tanya, kita terpaksa jawab. Bukan kita buang. Kita tak pakai untuk dalil akidah kita. Sebab ayat mutasyabihat Quran hadis ni tak kuat. Sebab ada kesamaran. Okey? Jadi bila kita tak pakai, selesai. Puak tu tanya tu jadi tak selesai. Tapi macam mana ni? Yang Allah turun, yang Allah kata ada muka, yang Allah kata ada tangan, yang Allah atas arasy, yang Allah atas langit, macam mana? Hadis kata gini. Nah, kalau kita ambil makna zahir, makna yang memang Allah bermuka, bertangan, atas langit, turun apa semua, kita kumpul dengan ayat muhkamat, Quran dan hadis tu nampak bersetentang lah. Itu kalau baca sendiri boleh jadi murtad. Ni Quran ni ayat ni kata gini, ayat ni kata gini. Ni hadis ni makna gini, hadis ni makna gini, macam bersetentang je. Betul ke Rasulullah ni ke gila? Murtad. Nampak? Jangan pandai-pandai sendiri. Nah, bila baca sendiri nampak ayat tu macam bercanggah, macam mukhalafah. Nah, maka yang mutasyabihat tu sama ada ditafwid, tidak bicara dah serah makna kepada Allah semata-mata, ataupun ditakwil. Nah, supaya bila ditakwil tidak bercanggah dengan ayat Quran dan hadis yang lain, dan bila ditakwil selari dengan yang layak sifatnya bagi Allah. Okey. Tu kita takwil. Kalau kata Allah ada muka, dia ambil memang makna Allah ada muka. Allah kat langit memang ambil makna Allah kat langit. Tiba-tiba Allah kata aku tak menyerupai sesuatu. Kata tak menyerupai sesuatu, tapi kata atas langit. Kan canggah. Nah, Allah kata Allah tak serupa dengan sesuatu. Nah, tapi Allah kata Allah turun. Turun, Allah langit turun. Macam kita je turun helikopter. Canggah ni. Murtad. Sebab tu para ulama kata dengan Quran dan hadis lah orang ramai mendapat hidayah kebenaran, dan dengan Quran hadis juga ramai orang menjadi sesat dan murtad. Apa sebab Quran hadis jadi sesat dan murtad? Kerana faham ikut akal kepala otak sendiri. Tak pakai alat-alat pekakas-pekakas yang layak untuk kita faham. Orang repair aircon pakai screwdriver ada kan? Dia ada screw. Pakai screwdriver. Pakai apa lagi? Repair aircon contoh. Screwdriver. Lagi apa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu pula Ustaz. Okeylah yang berkenaan dengan aircon. Tapi bila kita datang panggil, Dik, tolong repair aircon rumah saya. Dia punya tu macam rosak lah. Okey, saya datang. Dia bawa pahat, penukul, dia bawa ni tempat ukir, macam.
Kau nak buat apa? Repair aircon. Kau ingat aircon aku ni kayu Kau nak buat craft tangan. Kau nak ukir. Ni kau punya alat ni tak sesuai ni. Kan? Ya, jahanam lah aircon tu pakai pahat, pakai penukul. Dia kena alat yang sesuai. Itu panggil ilmu alat. Ilmu alat ni apa? Ilmu bahasa Arab. Yang nak memahami Quran hadis. Baik. Okey, faham jadi bila Wahabi pakai Quran hadis, dia ambil yang mutasyabihat juga buat dalil. Tu bergaduh kita. Kita malah layan. Kita punya dalil dah siap dengan ayat muhkamat, cukuplah. Dia bawa ayat mutasyabihat. Ni macam mana? Nak layan tak? Tak payah layan, tinggal dengan dia, biar. Dah jawab dah. Tak payah layan. Dia nak juga bergaduh. Tak payah layan. Okey? Baik. Jadi takwil ni kita bila dia tanya gitu, mula-mula kita jawab. Ini ayat ni mutasyabihat. Habis tu kenalah takwil. Kalau tak nak takwil, tafwid. Jangan bicara dah. Beriman saja. Tapi macam sama-sama ni makna dia gini. Kau kata tadi gini. Okey, kita takwil. Bila takwil, dua rukun. Pertama, makna zahir tu kita tolak. Makna zahir ni makna yang bawa persamaan dengan makhluk. Seperti tangan ni, tangan ada 5 jari, muka yang ada bersusun mata apa semua yang tak layak bagi Allah. Makna zahir tu kita tolak. Bukan kita tolak Quran, tolak hadis, tak. Kemudian setelah kita ketepikan makna zahir, ayat masih pegang. Makna zahir tu tolak tepi. Yadun, tangan. Wajah, muka. Silap terjemah. Yadun, hand. Wajah, face. Takut orang sini tak faham. Tanzil, turun. Ini semua kita tolak tepi dulu makna zahir. Sebab tak nak bagi sifat makhluk pada Allah. Tu kita tolak dulu. Tu rukun pertama, menafi makna zahir, bukan nafi Quran hadis. Yang kedua, datangkan makna yang selayak bagi Allah. Turun apa? Allah kurniakan rahmat dan pengampunan. Wajah, zat Allah. Allah di atas, menguasai, memerintah. Clear akidah kita. Tak nak takwil. Tu cari gaduh. Tadi kita dah pakai ayat muhkamat, tak nak terima. Nak pakai ayat mutasyabihat. Bila kita takwil, tak nak pula. Apa nak jadi dia ni? Tinggalkan. Biarkan si luncai terjun dengan labunya. Biarkan. Mulayan siapa suruh jadi bengong. Baik. Baik. Selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ni saya nak sentuh sikit. Kalau terjumpa dekat internet, ni syarah dia panjang, saya ringkaskan je. Baik. Berkenaan dengan berdoa tangan menghadap ke langit. Okey. Dan bahasa kita sebut, tuan-tuan, kita panjatkan doa kepada Allah. Okey, dua ni tanda tangan, tapak tangan menghadap ke langit. Itulah dalil Allah kat langit. Dia kata, bukan kita, dia. Ni tanda tangan ni menghadap ke langit. Itu dalil Allah kat langit. Kemudian kita sebut, tuan-tuan, kita rafa'kan. Biasa kan, orang masjid surau biasalah guna rafa'. Orang luar mana tahu rafa'. Rafa' ni apa? Panjatkan doa. Panjat ni turun ke naik? Kita jawab naik panjat. Ada orang kata, panjat. Gila orang tua ni. Panjat ginilah, naik. Panjat. Jadi panjat tu dalil Allah ke atas langit, atas arash. Dia kata. Okey. Dia bodoh-bodoh kan kita. Maksud panjatkan doa adalah mohon, bengong. Orang awam tahu. Haji ni jawab tadi, mohon. Kita tahu dah. Panjat, dia kata. Sebab apa? Allah kat langit. Itu yang ada satu ajaran sesat dekat Kedah ke Perak. Buat rumah, cari pokok paling tinggi, buat rumah. Siapa dapat pokok paling tinggi tu, buat rumah atas pokok tu. Ni kalah Laksamana Doremi. Laksamana Doremi pun rumah tak tinggi. Ni tinggi lagi. Ni rumah atas tanah ni haram ke apa? Atas tanah pun bukan, atas pokok pun bukan. Ni di awal-awalan makruh. Tu cerita Piramli lah. Nak ceritanya dia buat rumah tinggi-tinggi, 2-3 rumah. Rumah kayu kan, rumah macam pondok tu lah, bukan rumah besar. Kenapa? Kerana mendekatkan diri kepada Allah. Kerana makin tinggi, makin dekat dengan langit, makin dekat dengan Allah. Sebab Allah kat langit. Nampak? Bengong. Tu salah faham. Kesian. Doakan lah. Moga-moga mati sempat beralih pada akidah yang
benar. Nah, jadi bila kata rafa'kan doa, panjatkan doa, itu mohon, bukan panjat naik di atas. Bukan kita panjatkan doa tu doa naik atas. Nah, kemudian kiblat doa ni, tapak tangan ngadap langit, itu kiblat doa, bukan Allah kat langit, bukan Allah kat aras. Kiblat doa, arah doa. Sebab tu ada yang doa begini lurus ke depan, ada yang begini rapat sikit. Nah, semua tu ada riwayat. Nabi ada berdoa macam ni kadang-kadang, ada yang begini, ada yang begini, tapak tangan terpisah, ada yang bercantum, paras dada, ada yang Nabi tinggi sikit, sikunya paras bahu, begini. Nah, yang tak ada, tak atas lutut. Bagi-bagi, tak bagi sudah. Dia tak ada, melainkan dia tidur. Dengan ni tidur tak apa lah. Nah, ni memang gini je kan. Yang ada buat tu biarlah, kita janganlah tiru. Lagi satu yang tak ada gini. Orang gini ke, nah, gini ke, ni gini. Ni tak buka ni, cak. Tu main baca, bukan doa. Saya pernah nampak tu, saya pergi tarawih tu. Pergi tarawih, sembahyang tarawih tu. Dia ni macam tak apa sihat sangat lah. Dia macam lurus macam tu. Nah, bila doa tu, dia habis sembahyang tarawih tu, imam pun doa. Dia doa gini. Dia tenang tapak tangan ni. Gini. No. Saya doa tu lah, saya tengok, saya nak ketawa tapi saya tahan. Nak dibuka tangan tu, cak. Buka tangan dia kan. Kiblat doa. Habis kiblat semayang mana? Kaabah. Kiblat semayang arah Kaabah, tapak Kaabah tu. Kalau bangunan Kaabah tu ditakdirkan beralih ke Melbourne, tahu Melbourne? Nah, beralih ke Melbourne ke Paris ke Zimbabwe ke, tetap arah kiblat kita tapak Kaabah tu. Adakah Allah di situ? Tidak. Sekarang Kaabah tak beralih lah. Jangan buat andaian Kaabah tak beralih. Adakah Allah dalam Kaabah? Tidak. Habis yang pasal arah situ? Allah dan Rasul perintah bila sembahyang ngadap Kaabah, bukan Allah kat dalam tu. Nah, habis mu sembah situ, bukan sembah, diarahkan menghadap situ. Nah, sembahnya sembah Allah, bukan sembah Kaabah. Okey. Tu sama dengan kiblat doa. Kita doa diarahkan kiblat doa tu ke langit, bukan Allah di langit. Okey. Kadang dah tak jumpa dalil dia buat benda-benda tu sebagai dalil. Okey, jaga baik-baik. Selesai situ. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, penutup sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Setelah kita beriman Allah tidak sama dengan sekalian makhluk. Ingat, bila kita mengetahui Allah itu, ni sifat-sifat Allah lah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kita baru 4 Kita dah tahu 4. Kemudian kita dah belajar ni dengan maksud mendengar dalil dan mendengar huraian, tu belajar. Kemudian yang ketiga, kita beriman serta ilmu. Sebelum ni beriman juga tapi tanpa ilmu, beriman saja secara umum. Ni beriman, dah dengar, dah belajar, dengar dalil, dengar huraian, beriman dengan ilmu. Okey, dah 3 dah. Tahu, belajar, beriman serta ilmu. Yang keempat ni nak beramal. Beramal ni masuk tasawuf. Wujud kita dah bahas, qidam kita dah bahas, baqa kita dah bahas. Yang seingat saya lah, orang yang beriman Allah itu wujud, maka setiap yang dia nampak dan setiap yang dia dengar, tanda Allah itu wujud. Dia nampak Allah yang jadikan semua, walaupun baik, walaupun buruk, walau ibadat, walau maksiat, tu iman. Yang kedua, kalau syariat bahasnya lain pula. Yang kedua, qidam. Dah tahu Allah qidam, dah beriman, dah belajar. Qidam ni tak ada mula. Maka tasawufnya mana? Kita kena perbanyak syukur. Kerana Allah cipta kita. Syukur Allah cipta kita. Dahlah cipta kita. Dengan cipta kita, kita dapat sembah Allah, kita dapat kenal Allah. Syukur. Nah, syukur. Lagi kita syukur apa? Bukan sekadar dicipta sebagai manusia, dicipta pula bukan sekadar Allah cipta kita, cipta sebagai manusia. Manusia pula beriman pula umat Rasulullah SAW.
Kalau Allah cipta kita manusia tapi nama Muniandi, kan berat. Jadi kafir. Nah, ataupun cipta sebagai manusia Islam tapi umat Nabi lain. Lain dia punya speciality dia. Nah, tu perbanyak syukur. Tu bila dah tahu Allah tu qidam, tidak ada mula, maka kita ada mula. Maksudnya kita ada pencipta. Siapa cipta kita? Allah. Banyakkan syukur Allah cipta kita. Yang ketiga, baqa. Baqa, Allah maha kekal, tak binasa. Dah kita binasa. Tasawufnya mana? Sunat perbanyakkan ingat mati, kerana kita tidak kekal. Nah, nanti akhirat kan kekal. Memang kita kekal tapi dengan kehendak Allah. Dipanggil baqa aridi, yang Allah berkehendak untuk kita kekal. Bukan bersifat kekal, kita bersifat fana. Yang memang bersifat kekal hanya senya Allah. Nah, jadi bila kita ni binasa di dunia, memanglah ke akhirat kekal. Nak ceritanya kita akan mati dan kita akan dibicarakan. Maka dengan memahami dan beriman Allah itu bersifat baqa, perbanyakkan ingat mati. Hukumnya sunat. Nah, ni bila ustaz-ustaz buka kitab-kitab ziarah barzah, ingat kematian, tak nak datang dia komen pula ustaz tu. Ni apa balik-balik cerita barzah, cerita mati, nak mati sangat, mati seorang, aku belum nak mati, dia kata. Nah, balik-balik dengar cerita mati, menyampah aku dengar kuliah ustaz ni. La ilaha illallah, tanda hatinya hitam. Itu untuk kita punya, Allahumma shalli alaihi, kita punya iktibar. Nah, kita ambil pengajaran. Ya Allah, janganlah hati aku macam tu. Jangan kita pergi kat dia, kau cakap ini ni hati hitam ni. Mau jadi gaduh nanti dengan dia. Nah, cukup kita nampak ini tanda-tanda hati hitam cakap mulut macam ni. Ya Allah, lindung aku ya Allah. Ya Allah, berikan dia taufik, buka pintu hati dia. Nah, sucikan hati dia ya Allah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kami sama-sama mendapat manfaat agama. Nah, ni nuding jari kat orang ni. Tu, haji bukan suka dengar mati tu. Hati hitam tu. Sedap tuding jari orang hati hitam. Hati kita? Nah, hati saya bersih. Mu ada wujud. Nah, penyakit hati. Baik. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tasawufnya mana? Tasawufnya macam ni kita nak beramal, iaitulah kita beri laluan azan insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka setelah seseorang itu mengetahui sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith dan telah belajar, yakni mendengar huraian dan dalil-dalil akan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dan beriman serta ilmu akan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, maka hendaklah dia beramal dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bagaimana untuk kita beramal dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, atau dengan bahasa ringkasnya bertasawuf dengan sifat ini, iaitulah dengan perbanyakkan mengucap tasbih, iaitu kalimat subhanallah. Wujud tadi nampak segala daripada Allah. Qidam tadi perbanyakkan syukur. Baqa tadi perbanyakkan ingat mati. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, perbanyakkan mengucap tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kira zikir lepas mayang 5 waktu ada tasbih 33 pun memadai dah. Nah, jadi orang yang zikir tasbih dengan ada isi, dengan tasbih saja beza, walaupun pahala sama. Nah, sebenarnya pahala beza juga, berganda. Ucap saja subhanallah, 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 subhanallah. Pahala lah. Nah, tiap-tiap zikir tu pahala. Tapi kalau dengan pemahaman lagi macam ni, kenapa bertasawuf dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith itu perbanyakkan tasbih? Apa makna tasbih? Maha suci Allah. Maha suci Allah tu suci daripada apa? Sucilah Allah suci. Macam suci murni. Mungkin jelas. Suci tu maksud apa? Allah maha suci daripada bersamaan dengan makhluk. Allah maha suci daripada bertempat. Allah maha suci daripada bersifat seperti makhluk. Maha suci Allah daripada berjirim. Maha suci Allah daripada berbentuk. Maha suci Allah daripada berwarna. Maha suci Allah daripada berjisim. Maha suci Allah daripada bersifat jauhar. Maha suci Allah daripada bersifat arat. Tu semua makhluk punya hal. Tu suci tu.
Nah, bawa pada bersih akidah. Maha suci Allah, kalau umum, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan dan kecacatan, yakni naqais. Kalau sifat kesempurnaan, kamalat. Allah bersifat dengan sekalian sifat kesempurnaan, sifat kamalat, dan maha suci Allah subhanallah daripada bersifat dengan kecacatan dan kekurangan, yakni sifat naqais. Tu subhanallah, hadisi tu subhanallah, subhanallah. Boleh tak boleh tak ustaz laju-laju? Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh? Tapi bila kita makin senyap, dengar sinnya je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh? Tak ada masalah. Ada yang marah bunyi sin tu. Benda tu. Zikir le. Marah pula orang bunyi sin. Pasal nak tukar bunyi to. Nah, bunyi sin memanglah bunyi berdesir macam tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini marah bunyi tu. La ilaha illallah. Nak marah orang ni apa hal? Adalah ni TikTokers ni semua nak bercakap ni jadi cacah marba agama. Baik-baik ambil agama biar dengan yang ahli. Habis ustaz ahli, saya tak ahli, saya ambil daripada yang ahli, saya tukar nyampai je. Saya copy paste je. Saya bukan alim. Tanya-tanya kena lupa rujuk kitab balik. Ulama semua dalam dada. Kemudian subhanallah ni pula, janganlah terlampau laju. Dan jangan terlampau nak bertajwid. Subhanallah, subhanallah. Anak gitu seorang tak apa. Seorang tak apa. Ini ilahana ya rabbana subhan. Tuan-tuan ingat zikir ha, bukan ha. Ha pedas ha. Oh, dia macam Quran pula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ni memang wirid panjang surau ni kita. Boleh subhanallah, subhanallah. Terlampau laju tak boleh tak? Banallah, 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 banallah. Sin pun dah hilang. Banallah, 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 banallah. Benda tu hilang dah subhan ni. Jangan terlampau bertajwid sebab dia bukan Quran, dan jangan terlampau ringan, terlampau laju sehingga hilang lafaz ni. Sekira-kira sederhana. Maka mengucapkan tasbih itu menyucikan Allah daripada segala bersamaan dengan sifat makhluk. Tu bila bertasawuf dengan sifat keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, adalah dengan perbanyakkan tasbih. Selesai. Cuma bertasbih ni jagalah, jangan dalam majlis ilmu, jangan dalam khutbah Jumaat, makruh. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada halaman yang ke-26, sifat yang kelima. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah sendirinya. Berdiri, duduk, baring, meniarap. Berdiri. Itu kena bahas. Berdiri apa maksud qiyamuhu tu? Berdirinya. Berdiri dia, berdiri Allah. Apa maksud diri situ? Tu nanti kita bahas pada minggu depan minggu depan ada lagi. Minggu depan hari Selasa insya-Allah. Jadi dengan itu saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma ashrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.